Jumpa berapa bulan macam-macam perkara berlaku. Ada kawan yang dah sihat sempat meninggal dunia, kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa orang sahabat kita ada yang dalam PKP begini, ada yang kehilangan mata pencarian, ada yang PKP begini, ada yang berbagai-bagai semuanya itu perkara-perkara berlaku. Mudah-mudahanlah dirahmati Allah Taala semuanya. Muka surat 370 sampai sabdanya lagi, betul ya? Mencintai Allah dan kerana Allah, ya, kita sudah bincang cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kerana Allah. Hadis yang kita baca minggu lepas muka surat 369, qala Allah Taala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya, iaitu Allah Ta'ala telah berfirman, wajib mendapat cintaku dari Allah, ya, cinta Allah. Nak dapat cinta Allah, kalau sampai dapat wajabat mahabbati, sampai di kalangan dapat makam mahbub indallah, dicintai oleh Allah. Na'udzubillah, ya, lawan daripada mahbub ialah maghdub. Kalau al-maghdub alaihim, buat apa semua Allah Ta'ala tak suka, sehingga kan menjadi perkara kalau kita nak selamat, apa orang-orang yang al-maghdub alaihim buat, engkau buat dia lawannya, itu dapat pahala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang-orang Yahudi diri, Nabi duduk. Orang Yahudi masuk, Nabi keluar. Nabi mesti berselisih dengan mereka. Hadir jenazah, Nabi diri. Orang Yahudi tengok, oh Muhammad, kau hadir jenazah pun berdiri juga, ya macam kami. Terus Nabi duduk. Dia punya geram, ini Muhammad tidak kami buat, mesti dibuat menyalahi kami. Kerana kalau orang al-maghdub, dia bikin apa pun, kita bikin yang lawannya, Allah Ta'ala suka. Dia bikin apa pun, kita Allah Ta'ala tak suka. Na'udzubillah min dzalik. Al-maghdub. Sampai orang-orang al-maghdub ini, Yahudi dan kuncu-kuncunya, termasuk ketua mereka nanti Dajjal. Hatta orang Islam pun kalau ikut dia, Allah Ta'ala tak suka. Na'udzubillah, berpaling tadah akan jadi, bukan daripada bawah Mahdi, akan jadi di bawah Dajjal juga. Hatta orang kafir Nasrani sekalipun tidak ikut mereka, Allah Ta'ala beri keimanan. Nanti zaman Nabi Isa turunkan, orang Nasrani masuk Islam. Kenapa? Pasal dia dari awal mereka tidak ikut pada golongan al-maghdub. Dia tak umpamakan we don't want to follow. Dia berkecuali. Maka pasal dia al-maghdub, dia tidak ikut, Allah Ta'ala beri dia hidayat masuk Islam. Nasrani masuk Islam. Tengok, ya, itu dimusuhi Allah Ta'ala, ya. Maka lawan pada al-maghdub, al-mahbub, bikin apa pun Allah Ta'ala suka. Kalau dah dicintai oleh Allah Ta'ala, bikin apa pun, makam mahbub indallah ni tinggi. Orang sudah capai nafsul mardiyah yang diridai oleh Allah Ta'ala, tinggi makam kedudukannya. Bikin apa pun Allah Ta'ala ridha. Lalu kalau guru kami Habib Umar bin Hafiz contohkan siapa? Nabi Musa AS, mahbub indallah, dicintai oleh Allah, Nabi Allah, kekasih Allah, Nabi Musa AS. Nabi Musa tu istilahnya lah, kalau kita bilang Nabi Musa ni kepo tau, bahasa kita lah, ya, kepo. Tetapi Allah sayang, semua Allah Ta'ala luluskan. Allah Ta'ala utus dia jumpa kepada Firaun. Apa dia bilang? Aku lidah tak fasih, aku biasa terbunuh orang mereka, aku takut mereka tak terima aku. Macam-macam cakapnya. Kalau kita bilang dia ni banyak mulut lah, apa Allah Ta'ala suruh, bikin aja lah. Kalau orang lain tu dah kira derhaka tau, dah kira Allah cakap dia tidak sami'na wa ta'na. Tapi Nabi Musa Allah Ta'ala terima. Tak cukup itu, dia minta, lantiklah abang aku jadi juru cakap aku. Bukan sekadar juru cakap, mintakan abang dia pangkat Nabi dan Rasul. Amboi, kita bos kita besar, suruh kita pergi satu tempat, aku tak boleh, aku begini, boleh aku bawa abang aku, kasih dia manager juga pangkatnya. Amboi, terus abang dia masuk kerja, dapat pangkat sama-sama pangkat besar. Subhanallah, itu Nabi Allah perkenan. Itulah ulama bilang paling besar hadiah seorang pernah beri kepada seseorang saudaranya ialah yang diberikan oleh Sayyidina Musa kepada Sayyidina Harun, abangnya, iaitu pangkat kenabian. Dia minta. Dah tak cukup itu, Nabi Musa pulanya, ya, ketika malam Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi naik tu atas undangan tau. Jibril pun tak boleh sampai tempat itu, mak kawasan larangan. Nabi kita turun, Nabi Ibrahim pun tak cakap apa-apa. Nabi Musa, apa kau dapat dengan umat kau wahai Nabi Muhammad? 50 sembahyang banyak, tak boleh. Dia yang bilang tak boleh. Ini kan urusan Allah, urusan tertinggi sekali. Dia yang bilang tak boleh, naik minta tawar lagi.
Saja-saja suruh Nabi Muhammad naik. Itu kan tempat itu. Dan Allah tak marah. Ini perkara tinggi tau. Perkara yang Nabi Musa suruh Nabi Muhammad naik tu, dicadang naik tu, bukan perkara kecil tau. Perkara besar, perkara authority Allah Ta'ala. Naik, Nabi naik. Allah perkenan pulanya yang Nabi naik 9 kali berikutnya tu atas siapa? Atas Nabi Musa punya permintaan. Allah perkenan, Allah Ta'ala izin Nabi kita naik. Allah Ta'ala kurangkan. Itu pasal Nabi Musa mahbub indallah. Kita punya jasa dengan Nabi Musa besar. Nabi Musa sembahyang kita, kalau satu sembahyang kita ponting saja, satu sembahyang kita ingkar saja, boleh hukum pancung tau. Kita guna pancung, meninggalkan sembahyang itu dengan syarat-syaratnya. Qadi dapati kita bersalah, boleh hukum pancung. Ini kita difardukan 50 sembahyang, kita tak sembahyang 45 sembahyang, kita tak sembahyang, dapat pahalanya 50. Kemurahan Allah Ta'ala atas cadang Nabi Musa AS. Besar tak jasanya? Menjadi syariat umat Muhammad pulanya. Kerana Nabi Musa mahbub indallah, dikasihi oleh Allah. Kalau sampai dicintai oleh Allah, bikin apa pun Allah Ta'ala suka. Itu wali-wali Allah Ta'ala, dia sampai magam nafsul marwiyah, gadang pesennya tak macam ulama pun, tak macam orang biasa pun, lebih selekeh daripada orang biasa pun kita tengok. Tapi dia punya magam lebih tinggi daripada orang-orang istimewa kita. Pasal sudah capai mahbub indallah. Wajib mendapat cintaanku, wajib menjadi kecintaanku. Bahasanya wajib mendapat cintaku, ya. Wajib mendapat kecintaanku, wajib menjadi kecintaanku. Wajib menjadi kecintaanku, ya. Orang yang saling menyayang kerana-Ku. Allah, kita sayang saudara kita kerana Allah Ta'ala. Kita sayang, sebab itu guru-guru kita sayang kita, tahu ya, guru-guru kita sayang kita, murid-muridnya macam-macam dia nak diajarkan kita, dia bimbingkan kita. Subhanallah, kita sayang guru kita, saling cinta. Kita dengan sesama kawan sama-sama belajar, kena sayang, kena sayang semua. Saling mencintai kerana Allah, bukan kerana bisnes kah, bukan kerana kita sepupu ke. Sepupu tu kena sayang lah, memang kena sayang saudara kita. Bukan pasal bisnes kah, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Walaupun cinta kerana bisnes pun memang boleh. Cerita pasal nak main game, ahli badminton, suka dengan ahli badminton pun boleh, tak salah. Tapi ini bukan kerana game, bukan kerana apa, kerana Allah semata-mata, kerana Allah. Paling senang nak dapat golongan ini mana? Hadir kuliah lah. Hadir kuliah dapat. Saling cinta kerana Allah, saling cinta tuntut ilmu kerana Allah, ya. Dan orang yang duduk bersama-sama kerana-Ku, bukan pasal main dam, bukan pasal main game ke apa internet kan, bukan, ya. Duduk bersama-sama kerana-Ku, duduk bersama-sama kerana-Ku. Subhanallah, ini duduk bersama-sama yang penting kita bilang tuan-tuan sekalian, ya. Duduk mengandungi macam-macam makna duduk. Kalau boleh duduk secara zahir, duduk secara zahir. Tak boleh duduk secara zahir, duduk secara internet kita bilang sekarang ni. Kuliah-kuliah kita tak dapat duduk sama-sama. Pihak UTHM mengadakan kuliah secara internet, biar kita duduk kat rumah masing-masing tapi sama-sama menghadap internet, sama-sama menghadap kuliah. Dia pun dikira sebagai duduk bersama-sama juga. Sebab tu penting, ya, kuliah-kuliah diteruskan. Jadi ada orang yang duduk kerana Allah. Satu duduk di Senggarang, satu duduk di Parit Raja, satu duduk di Muar, satu duduk di KL. Tapi duduk kerana Allah. Petang ni semua duduk, mudah-mudahan duduk sama-sama kita. Tujuan kita sama, ya. Duduk sama. Walaupun tak secara fizikal, ya. Walaupun tak secara fizikal. Baik. Dan orang yang mengunjungi kerana-Ku, kunjung saudara, kunjung sahabat, kerana-Ku. Dan dua orang yang tolong-menolong kerana-Ku, dua orang tolong-menolong, bantu-membantu kerana-Ku. Semua itu wajib menjadi kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dengan saudara-saudara kita cinta mereka kerana Allah, dapat balas cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah dicintai oleh Allah Taala, Allah akan beri kita macam-macam. Banyak dosa pun Allah akan Allah tak payah cari jalan, Allah akan adakan satu sebab untuk terampun segala dosa-dosa kita tu, masuk syurga. Gejolak nafsu kita macam mana sekalipun, last minute Allah boleh patahkan nafsu itu, terus kita tinggalkan, dapat masuk syurga. Boleh. Kalau tak dikasih oleh Allah Ta'ala, banyak pahala, banyak ibadat sekalipun, dinyah oleh Allah Ta'ala jadi musuh nombor 1. Siapa? Iblis. Na'udzubillah min dzalik, ya. Asal tak dicintai oleh Allah Ta'ala, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, habis, dinyah dari rahmat Allah Ta'ala. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi dalam sebuah hadis yang lain, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, aina mutahabbuna bi jalali al-yawma
udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Artinya berfirman Allah Ta'ala pada hari kiamat, subhanallah ya, selalu kita bersebut ya, bersahabat dan mencintai kerana Allah sangat besar pengertiannya. Jangan bersahabat pasal lain. Bersahabat aja pasal aku tahu dia anak orang kaya je aku pun nak sahabat. Orang muda lah, dia tengok anak siapa dia bersahabat. Kalau kita pasal orang tu berada ataupun ada kedudukan baru nak bersahabat, ada kepentingan keduniaan, ada kepentingan kemewahan, jangan. Jangan. Cinta kerana Allah, sayang kerana Allah. Aku bersahabat dengan dia pasal aku minat satu bidang dan dia mahir dalam bidang itu. Aku himpit dia, mudah-mudahan dia dapat bimbing aku. Allah, keperluan dunia juga, keperluan aku semua. Jangan. Biar kerana Allah Ta'ala ya. Betul. Fadilatnya sampai yaumil qiyamah tau. Sebab itu ni perkara yang dicemburui oleh syaitan. Dia tak suka kita duduk bersama-sama. Dia tak suka kita bersahabat sama-sama. Ada saja dia nak cocok biar kita saling benci dengan sahabat kita, biar kita tak nak jumpa sahabat kita lagi. Allah. Sebab itu kalau sahabat yang lebih kurang sudah. Sikit dengan sahabat jengkel, sikit dengan sahabat kecil hati, sikit dengan sahabat dah tak berbaik lagi. Kita dengan dia macam mana? Ana dengan dia dah, kita dah selain-lain haluan. Jangan. Ana dengan dia dah berkeratutan putus sarang. Jangan. Itu bukan cogan kata kita. Cogan kata kita, air dicencang tak akan putus. Cogan kata kita, sebusuk-busuk lemak-lemak lu tulang ku mamah ku sepah jua, sebusuk-busuk daging ku mamah ku telan kerana daging. Daging saudara kita tu ibadat saudara walaupun tak sedarah sedaging, tapi saudara kita semuanya. Busuk dia pun kita terima. Faedahnya apa? Sampai yaumil qiyamah nanti nak putus nyawa dalam kubur dia ditanya, wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudara kamu? Kalau kita tak ambil berat dengan saudara-saudara kita semua, tak boleh terjawab soalan itu. Dan yaumil akhir, sampai yaumil akhir, macam-macam kita dengar hadis-hadis, keterangan-keterangan mengenai orang yang saling mencintai kerana Allah Ta'ala, bersahabat kepada Allah Ta'ala, sampai hadis yang kita baru baca ni akan dinaung bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Siapa dinaung bawah arasy Allah Ta'ala? Subhanallah. Yang lain yang tak ternaung akan diri matahari sejengkal atas kepala, berpeluh sampai buku lali, yang ada sampai lutut, ada sampai pinggang, ada sampai bahu, ada sampai paras gini, kata Rasulullah. Ada yang paras telinga, ada yang tenggelam peluh, minum peluh, keluar peluh. Begitulah selama berapa lama? 50,000 tahun. Tak makan, tak minum, tak berpakaian, tidak mati, tidak hidup. Sengsara sampai dah sangat-sangat gentingnya. Di antara mereka akan sebutkan, kalau begini neraka pun neraka lah, asal kerana tak tertanggung derita di padang mahsyar. Tetapi golongan yang bawah arasy Allah Ta'ala sedap, sejuk, disajikan makan, dapat minum, pakaian yang indah-indah, belum masuk syurga lagi ni. Pakaian indah-indah bersama orang salihin dengan wangi-wangian, sempat berhibur lagi, ada entertainment. Mereka sempat main apa-apa permainan yang biasa main mereka di dunia. Ini padang mahsyar ni. Di padang mahsyar mereka didaung Allah Ta'ala, apa yang biasa main? Biasa maulid, biasa gasidah, biasa baca burdah. Mereka buat di sana sekelompok dengan dihidangkan. Dan mereka duduk berapa lama? Hanya seperti zuhur dengan asar. Begitu macam waktu sekarang lah ni. Kejap tak tahu duduk, tak tahu disilakan untuk hisap. Dah kata lamanya baru sekejap dah sudah. Pasal apa? Syurga dah menunggu pula. Sementara dia sedang sedap-sedap minum-minum di sana, gembira-gembira, di bawah 50,000 tahun. 50,000 tahun orang dah sengsara merana di bawah sana, di bawah terik matahari sana. Allah. Salah satu sebabnya apa? Bersahabat dengan baik, bersahabat dengan amanah, bersahabat dengan ikhlas, bersahabat dengan jujur, tidak tikam kawannya dari belakang, tidak makan saudaranya dari belakang. Allah ya. Baik dengan sahabatnya, ikhlas kerana sahabatnya, tidak diumpat saudaranya ya. Baik dengan saudaranya. Boleh. Kita Allah Ta'ala macam-macam kategori kita nak naikkan hamba-hambanya. Bukan semua akan dinaung, semua pas. Ustaz pas sekian saja. Ustaz yang boleh bahasa Arab, boleh baca tafsir saja. Wah, kalau itu ustaz saja yang dapat ya. Ini keadilan Allah Ta'ala ya. Keadilan Allah Ta'ala saja ya. Jadi ustaz tak ustaz, semuanya asal kau ada ciri-ciri gini kau boleh dapat. Allah open to all. Semua boleh dapat, semua boleh dapat. Bukan siapa yang masuk akan bawah nangas, yang bawah kalau sembahyang malam sampai pagi saja bengkak-bengkak kaki, bengkak-bengkak mata tu saja. Orang yang puasa tak tinggal, bukan. Senang punya syarat. Salah satunya ialah apa? Bersahabat kerana Allah. Bersahabat kerana Allah Ta'ala, berpisah kerana Allah, cinta kerana Allah, sayang kerana Allah.
Yang ada orang cinta kerana macam-macam tau. Sahabat kena hati-hati, niat kena betul-betul bersahabat. Yang ada sahabat kita bilang kerana niat-niat macam-macam. Yang ada niat serong dengan sahabat dia pun ada. Na'udzubillah min dzalik. Pasal dia ada na'udzubillah berlindung sama Allah Taala. Ini kita kena cakap tegak-tegak. Budak-budak muda-muda, muda tak muda. Kadang orang jantan minat orang jantan. Dia punya bersahabat bukan kerana Allah Taala, kerana minat dia dengan orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Kerana minat dengan orang itu jadi close friend. Sahabat ini adalah ikhlas jadi close friend dia. Tapi dia bukan nak close friend. Dia sudah jadi nak close to this friend. Alamak. Allah. Itu Allah Ta'ala mengetahui. Itu jijik dan jelek punya niat. Allah. Yang satu dapat pahala, yang satu tak dapat pahala. Apa pasal kau dapat dengan aku? Aku niat ikhlas pada engkau, tapi kau niat tak ikhlas pada aku. Na'udzubillah min dzalik. Tak boleh begitu semua. Niat yang bukan semua tak boleh. Niat nak pangkat, niat kedudukan, niat apa semua tu tidak boleh. Tidak boleh. Orang perempuan pun begitu. Biasa kita jumpa yang orang perempuan dia kalau nak kawan dia cari orang yang cantik-cantik aja tau. Jadi kalau dengan member-member itu macam tuan puteri semua itu macam dayang-dayang semua itu macam apa bidadari semua dia rasa. Kalau dalam grup dia ada orang tak cantik aja disisihkan. Sangat kawan biasa. Nanti kalau tengok orang good looking, dia bukan main contact number selalu jumpa. Nanti dia call kalau ada bikin majlis tea ke apa, dia panggil yang cantik-cantik lagi, dibayangkan macam bidadari agaknya semua. Yang datang tu tak salah. Tetapi yang niat begitu tu yang salah. Macam 1001 macam tau manusia ni, 1001 macam dia punya minat dia tu. Kadang yang tidak dia pengkawan ambil orang cantik-cantik saja. Ada juga. Itu pasal semua tu angan-angan bidadari. Yang satu pulaknya perlu ambil semua yang good looking saja. Pasal dia ada mata dia tu tak senonoh. Umpamanya ya. Pun ada juga. Kadang ada pasal pangkat dan kedudukan tu dah biasa ya. Pangkat dan kedudukan pun sudah biasa juga. Allah. Yang ada bangsa, dia Jawa panggil Jawa saja, yang tak Jawa dia tak suka. Pun tak boleh. Itu namanya perkauman. Tak boleh. Semua kena sama, semua kita tak boleh begitu ya. Baik. Artinya berfirman Allah Taala pada hari kiamat. Hari itu hari besar ya. Hari tak boleh lari, hari nyata segala-galanya. Mana dia orang-orang yang bercinta-cintaan kerana-Ku, kerana keagunganku. Hari inilah aku akan menaungi mereka di bawah naunganku, iaitu hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Allah. Allah Ta'ala panggil ketika itu, Allah Ta'ala panggil semuanya itu dan tidak akan boleh sahut kecuali orang yang ada kategori ini. Labbaik ya Allah, labbaik Allah, dipanggil semua masuk bawah naungan Allah Ta'ala. Ada beberapa kategori lain, di antaranya ialah yang ini. Senang tak agaknya tuan-tuan ya? Senang tak? Tapi itu yang paling dicemburi oleh syaitan. Kita kawan dengan kawan kita yang baik punya kawan, kita punya husnuzan dengan dia. Mula tak minat dengan dia. Kita berkawan baik dengan dia, kita mula nak umpat dia. Kita berkawan dengan baik dengan dia, mula kecil hati dengan dia. Allah. Kita berkawan dengan dia, mula dengki dengan dia. Ada kawan dengan kawan saling dengki-mengengki. Allah pun semua tu. Tak bagus ya. Walaupun kita berkawan dengan dia, tiba-tiba kita dapat pangkat lebih, kita mula pandang hina pada dia. Betul ya tuan-tuan sekalian, ini semua kita sudah mengalami ya. Especially orang atas mimbar, kena jaga. Atas mimbar, orang atas mimbar selalu ya. Kita baca khutbah tak tahu di atas, saya nampak member kita, kawan sekampung kita ke, kawan sepermainan kita. Sekarang especially orang yang dulu biasa kutuk kita ke apa, sekarang kau di mana, aku di mana. Allah paling takut atas mimbar. Paling takut. Kita berkawan dengan dia dah baik sama-sama. Tiba-tiba kita dapat satu kedudukan, kita rasa kita lebih up pada dia. Jatuh juga. Dianya masih menghormat kita. Dia kagum. Kawan aku jadi khatib, kawan aku jadi ustaz. Dia kagum dengan kita. Kita pulaknya pandang rendah pada dia. Batal. Udah persahabatan tu. Jumpa dia, bapak mesra, apa khabar? Masih macam mana segitu? Tapi padahal aku siapa sekarang? Jatuh juga. Yang ada pula terbalik, kawan dia pula tengok gini atas mimbar. Ya dulu minggu ni dengan aku pun kalah umpamanya ya. Allah, dah mula nak hinakan dia, pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Kita dulu ya masih sekolah kan sama-sama dengan kawan ya. Ini sekarang kita dah tua, dah tinggal tunggu penghujung tengah habiskan ajalah apa yang ada kesaki baki kehidupan dia. Dulu masih sekolah dengan kawan sama-sama tau. Sampai satu tahap nanti lama tak jumpa pasal yang ada sambung pelajaran, yang ada kerja. Sekali jumpa kita bukan main, kereta dia besar, dia ada pangkat rupanya. Yang ada betul-betul kawan-kawan tak minat nak berkawan dengan kita lagi.
Sedih sekali kita rasa, oh rupanya betul kehidupan dunia ni, kedudukan tu membezakan darjat orang. Dulu padahal mesra, sama-sama pergi rumah dia, pergi apa semua. Pasal ada kedudukan dengan kita pun, salam dengan kita pun, macam nak tak nak, sedih kita bilang. Dah tak layak aku nak berkawan dengan dia rupanya. Khabar kau kat mana sekarang? Begitu sikit lebih kurang. Okey, jalan ya gitu ya. Dah. Allah, tak begitu. Dan ada juga kawan-kawan, sekali-sekali jumpa dia kita berdebar. Dia masih suka, tidak nak berkawan dengan aku. Sekarang kedudukan dia dah tinggi. Apa lagi kalau kita sama department dengan dia, rupanya sama kerja dengan kita dan dia jadi bos kita pula sekarang. Nak tengok dia masih sama ke tidak dengan kita. Kadang kita pun segan. Rupanya dia masih macam dulu juga. Apa khabar kau? Macam gini. Ajak makan sama-sama. Dia tak perlu dia kawan dia yang sepangkat dengan dia. Tapi pada ni, my old friend. Dia kenalkan lagi dengan member-member dia yang pangkat-pangkat lain. Ini dulu classmate aku tahu. Gini-gini apa semua. Dah jadi bos kita sekarang. Tapi ada masih mengenang gitu. Allah besarnya hati kita. Rupanya ada juga orang yang begini. Ada juga orang begini ya. Allah semua tu. Yang ada persahabatannya jadi rosak pasal yang satu tinggi pandang rendah pada yang satu. Yang ada pula ni yang rendah dengki kepada yang tinggi. Pun rosak juga. Jangan. Itu kerana Allah. Aku menaik pangkat tinggi ke? Aku rendah dia tinggi ke? Apa ke? Allah tetap bersahabatkan aku purely for the sake of Allah. Hanya semata-mata kerana Allah, bukan kerana lainnya. Dipanggil Allah Ta'ala, dinaung bawah naungan arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenaung. Kenapa dia boleh dapat istimewa? Orang lain tak dapat. Pasal dia masih di dunia, dia tangkis segala sebab-sebab yang boleh menceraikan dia dengan sahabat dia. Syaitan cemburu, tengok kita bersahabat, syaitan cemburu. Ada saja nak cocokkan hati kita. Kadang-kadang tak dapat kita dengan dia saling cinta, dia cocok orang lain pulanya. Orang lain pulanya bawa khabar biar kita tak suka dengan kawan kita itu. Jadi orang ketiga pulanya, kata ada persahabat, bukan orang suami isteri saja, ada orang ketiga ya. Dengan sahabat pun ada orang ketiga. Dia goda kawan kita, biar kawan kita rapat dengan dia, jadi tak minat dengan kita. Pun ada juga ya. Tapi kalau dia dapat tangkis semua sebabnya, tak, dia kawan aku, dia masih kawan aku, dia kawan aku semua. Jangan sangka persahabatan ni tak ada yang goda, tak ada yang ganggu ya. Ada, syaitan cemburu sekali. Dia tolak segala sebab-sebab perselisihan, dia tetap pegang juang tu namanya. Terus Allah Ta'ala yang memuliakan dia yaumil akhir. Itu kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan pula kita ngada-ngada, iya ke? Setakat bersahabat saja boleh begini ke? Bukan mudah nak bersahabat, dan bukan mudah nak bersahabat kerana Allah Ta'ala ya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, man sarrahu an yajida halawatal iman falyuhibbal mar'a la uhibbuhu illa lillah. Artinya sesiapa yang ingin merasakan kemanisan iman, hendaklah ia mencintai seseorang, tiada mencintainya melainkan kerana Allah ya. Kalau siapa nak rasa kemanisan iman, rasa manisan iman tu macam mana ya? Bermakna iman ni kadang-kadang orang tak rasa manis. Bermakna kemanisan iman ni kadang-kadang ditutup dengan rasa masam, kadang-kadang ditutup dengan rasa pahit, kadang-kadang ditutup dengan rasa kelat. Kerana iman ini adalah sangat istimewa. Sangat istimewa. Allah Ta'ala tutupkan, camouflagekan dengan pahit tanggung derita. Asam kadang-kadang rasa, sampai orang pegang agama macam pegang bara api kalau boleh nak lepaskan, kata Rasulullah. Tapi yang ada orang, walaupun dengan ujian yang pedih, walaupun dengan cabaran yang pahit, dia tetap merasa iman tu manis, sedap. Ingat Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala, ingat akhirat, godaan dunia, maksiat dunia, nafsu dunia, semua dia boleh tolak tepi. Dia rasa iman number one. Bukan game number one, bukan perempuan number one, bukan pangkat number one. Allah. Dia rasa itu, dia rasa kemanisan iman. Macam mana nak rasa kemanisan iman? Nak dapat kemanisan, salah satu caranya iaitu apa? Mencintai seorang tidak lain kecuali kerana Allah. Itu caranya. Mencintai saudara kita. Kadang ini namanya step up ya. Step up. Antara kita direct dengan Allah Ta'ala tak boleh. Aku tak cinta lain kecuali aku cinta Allah. Aku tak cinta pangkat kecuali cinta Allah. Aku tak cinta kedudukan kecuali cinta Allah. Susah. Allah Ta'ala kasih kemudahan, ada bridge, ada jembatan antara kita nak sampai kepada Allah. Sahabat. Sahabat senang sikit kita cinta. Mana lebih senang? Nak cinta Allah ke cinta sahabat? Cintakan sahabat kita lah. Cinta dia kerana Allah.
bukan kerana kedudukan dia, bukan kerana pangkat dia, bukan kerana kepentingan aku, bukan kerana kepentingan dia. Kerana Allah semata-mata, kerana Allah Ta'ala semata-mata, ya. Aku cinta kepada dia kerana Ta'ala, bawa menjadi kau cinta kepada Allah. Bawalah cinta kepada Allah sampai kau rasa kemanisan iman. Sepatutnya kita direct kepada Allah, direct cinta kepada Allah semuanya. Tak ada termampu oleh kita. Allah kasih mudah, Allah Ta'ala kasih pasang jembatan, kasih step up dengan kita cinta sahabat kita kerana Allah. Bermakna tidak lain kerana Allah, itu kerana iman tu. Itu kita dah naikkan iman kita. Dengan itu kita tak pandang lain kecuali kita pandang dia saja. Kita pandang dia kerana Allah. Maka dengan itu secara tak langsung kita dah dapat tangkis sebab-sebab keduniaan. Kita dapat ketepikan sebab-sebab syahwat. Kita dapat ketepikan sebab-sebab hiburan dan permainan dan kelelayan. Hanya pokoknya kerana Allah. Itu membangkitkan iman kita yang lemah tadi. Terus martabatnya dapat apa? Dapat apa tadi nak mengatakan? Rasa kemanisan iman. Rasa kemanisan iman. Dan di sebalik itu kerana bersahabat juga kadang-kadang pahit. Bersahabat juga kadang-kadang kelat. Bersahabat kadang-kadang masam. Masam. Tetapi dia boleh pandang mesra sahabat tu, bermakna dia rasa kemanisan iman. Dia rasa kemanisan iman menerusi persahabatan. Menerusi persahabatan. Besar punya persahabatan ini, tinggi rupanya martabatnya, ya. Jadi kita jangan anggap kecil, ya. Yang kita bilang bertemu dengan saudaranya ini semua orang yang mana, ya? Kalau dari kecil bersama dengan dia tak payah cakap lah. Yang kawan sekampung sekolah dengan dia tak payah cakap lagi lah. Kawan-kawan yang sekampung dengan dia tu pun memang tak payah cakap lah. Orang yang bertemu sejenak saja, few second saja kata Rasulullah, akan kita disoal akan bagaimana persahabatan kita dengan dia pada berapa detik itu. Termasuklah. Ini orang putih bilang acquaintance. Bukan friends ke apa. Acquaintance tu terjumpa sekali dalam majlis ke, di pasar ke, dalam jemaah ke. Paling tidak, selamat, Assalamualaikum, apa khabar? Pada tidak di pasar, kita ulang lagi, ya. Itu menjadi amalan orang-orang kampung tau. Ini bukan kampungan punya tau. Dan itu adalah syariat Islam. Iaitu orang kampung kalau jumpa, ya, sepatutnya semua orang Islam. Tetapi tak diamalkan kecuali di kampung-kampung saja. Wallahu alam, kampung lain saya tak tahu, saya tak baca dulu kampung lain. Kampung Batu Pahat, ya memang gitu. Kita masuk sini, kita punya terpesona. Kalau nak pergi bayar api air dekat pejabat pos saja, macam pergi berjanji. Masuk satu pejabat pos kena salam. Dah memang budaya ni, tengok Allah wajib ini betul-betul itu. Masuk dan ambil nombor saja. Terus orang sebelah apa khabar? Salam keliling. Teman doa, apa khabar? Baik. Nombor berapa? Saya nombor sekian. Iya, bayar bil. Betul. Itu dah. Mesti tanya khabar. Itu tanggungjawab kita sahabat kita, walau sejenak sekalipun. Pergi 7-Eleven, nak beli barang pun, beli biskut ke apa 7-Eleven, apa khabar? Salam dulu. Berapa nak ini? So, pun salam dulu, 7-Eleven pun dia salam dulu. Kalau itu orang kampung punya budaya. Kau beli barang pun cerita. Kau dengan dia ada persahabatan yang akan ditanya. Macam mana? Paling tidak manis wajah. Manis wajah ini berapa nak? Satu berapa? Begitu. Lepas tu orang Melayu kita kaya bahasa, ya. Paling tidak kalau ditanya, macam mana pertemuan kau dengan fulan bin fulan, setakat 3 second di kaunter 7-Eleven. Paling tidak aku panggil dia nak. Paling tidak dia bilang saya panggil dia pakcik. Kan penghormatan tu. Mana iktiraf tak? Iktiraf. Iktiraf. Tak ada bangsa macam bangsa Melayu kita tu. Panggil orang semua panggil gitu, ya. Orang putih lagi pengajar. Bapak mentua dia pun panggil nama juga, ya. Allah, ya. Kalau orang kita paling tidak dengan dia panggil bang, kak, dek, itu semua tu menunjukkan aku tahu kedudukan dia dengan aku macam mana. Begitu, ya. Ada. Assalamualaikum, ni berapa harganya? Itu pun ditanya. Paling bermanis wajah. Bermanis wajah. Kalau boleh jabat tangan, begitu, ya. Semua tu akan, walau sejenak boleh dapat markah. Walau sejenak boleh dapat markah, ya. Dan segala amal tidak ada yang kecil di sisi Allah Ta'ala. Dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut 7 orang yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya. Pada hari tiada naungan selain naungannya. Baginda telah menyebutkan satu persatu orang-orang itu sehingga katanya waradani tahabba fillah ijtama'a ala zalika wa tafarraqa alaih.
Artinya, dua orang yang saling cinta mencintai kerana Allah, keduanya bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah, walau sejenak sekalipun. Seperti apa? Di pejabat pos. Seperti apa? Di lampu merah saja. Lampu merah kanan kiri kita tu peluang tau, itu peluang sahabat kita. Peluang sahabat kita. Lampu merah, berhenti saja, tengok kanan, tengok kiri. Kalau ada orang kita, paling-paling tidak, senyum saja. Itu pun dah ada tunaikan tanggungjawab kita. Itu aja kita lepaskan, besar punya pahala kita rugi nanti yaumil akhir. Nanti sebut sekian hari bulan sekian, pukul sekian, kamu berada di simpang Parit Raja. Kemudian ada sebelah kau ada kereta, kau nampak orang Islam songkok semua. Kenapa kau tak senyum dengan dia? Kalaulah kau senyum dengan dia pada hari tempoh tu, sekian pahala kau dapat. Allah, menyesalnya aku, menyesalnya aku. Begitu ya. Dua manusia, dua laki-laki bertemu dan berpisah kerana Allah. Bukan kerana dunia, bukan kerana pangkat, bukan kerana dukan, kerana Allah. Bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Pasal apa? Lampu dah hijau, aku jalanlah balik. Dia nak ke mana, aku nak ke mana. Pasal apa? Sama sekolah, sekarang dah habis sekolah, masing-masing dengan haluan masing-masing. Pasal apa? Meninggal kawan kita. Meninggal kawan kita. Semuanya tu bertemu dan pisah, naung bawah naungan Allah Taala. 7 golongan ya. Di antaranya orang lelaki yang digoda oleh perempuan, dia tak mau kerana takut pada Allah Ta'ala. Itu kita susahlah sebab tak ada siapa nak goda kita pun. Tak ada siapa nak goda kita. Orang lelaki yang digoda oleh perempuan, dia tak nak pasal dia takut kerana Allah Ta'ala. Rasanya kita tak dapat dinas sebab tak ada siapa pun nak goda kita. Begitu ya. Kita tak ada goda kita goda orang pun orang tak goda dengan kita. Allah na'udzubillah min zalik. Lelaki yang digoda. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Lagi siapa? Orang yang hatinya terpaut ke masjid. Hatinya terpaut ke masjid. Dua orang yang bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi orang yang selok tangan kanan derma, tangan kiri tak tahu. Lagi apa lagi? Apanya? Orang yang sendiri zikir pada Allah Ta'ala dalam senyap sunyi, berlinang air matanya. Lagi apa lagi? Ada 7 golongan ya, ada 7 golongan. Begitu. Yang salah satunya yang mudahnya inilah orang yang bersahabat. Orang tadi orang yang pemuda yang tumbuh dewasa dalam suasana ibadat. Orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Itu semua perkaranya bukan orang yang puasa 4 bulan berturut-turut. Orang yang tak tidur malam selama setengah tahun pun tak ada juga. Orang yang sedekahkan separuh daripada hartanya pun tidak juga. Semua tu benda kita boleh terbuatnya. Semua benda yang kita boleh terbuat punya. Benda yang kita boleh terbuat punya. Jadi ini sahabat ya. Paling mudah sahabat. Hari-hari kita jumpa orang, pisah dengan orang. Jumpa orang, pisah dengan orang. Sahabat dalam penjabat kita hari ini pisah baik-baik. Balik kerja pukul 5. Jumpa lagi besok insya-Allah ya. Hati-hati dalam perjalanan. Walaupun hari-hari kita jumpa sama dia, sekali rupanya betul lah itulah perpisahan, kita tak jumpa dia lagi. Sama dia meninggal ataupun kita meninggal, maka kita punya goodbye dengan dia hari itu dah jadi berpisah kerana Allah. Pisah dengan baik-baik. Begitu ya. Itu adab-adab orang kita ya, dalam pergaulan kita semua tu. Dia jaga bertemu aja ada tegur sapanya, nak berpisah pun ada pamitannya. Ada pamitannya, ada minta dirinya. Kalau orang minta diri dulu ya. Semua tu sebagai berpisah kerana Allah Ta'ala ya. Baik. Apabila seseorang mencintai orang lain, bersahabat dan bermesra dengannya, dan dilihatnya orang itu mencintai Allah dan taat setia kepada perintah Allah, maka hal sedemikian itulah yang dikatakan bercintaan kerana Allah. Kita dah bertemu dengan dia, nampak dia orang yang taat pada Allah Ta'ala, nampak rupanya dia orang baik-baik, terus kita cinta kerana Allah Ta'ala, bukan kerana apa-apa yang ada istimewa pada diri dia ya. Baik. Walaupun dia orang pakat besar sekalipun, memang kita punya bersahabat dengan dia, mula-mula kita jumpa dia pasal nak minta tolong dengan dia, minta tolong dia sign apa ke, minta tolong apa ke. Tetapi dalam kita berjumpa bicara dengan dia, kita ketahui bahawasanya dia orangnya baik, orangnya taat. YB ni rupanya orang kuat ibadat, dan sekarang kita cinta dia bukan kerana pangkatnya, kerana takwanya kepada Allah. Asalnya memang kerana perkara dunia, pasal nak minta rekomen ke apa semua. Tetapi pasal kita tengok dia orang agama, bertukar menjadi cinta dia pasal dia takwa kepada Allah. Kita nak beli mi goreng, kita suka pakcik ni pasal mi goreng dia sedap. Sekali kita dapat tahu rupanya pakcik ni orangnya kuat ibadat, orangnya takwa kepada Allah, orangnya jujur dalam perniagaannya. Terus bertukar cinta kita pasal dia kerana Allah.
Boleh bertukar tuan-tuan sekalian, ya? Boleh bertukar. Ini peranan husnuzan pulanya. Kita pandang seorang, kita pick up dia punya good point. Pick up dia punya good point, lantaran good point itu aku bersahabat dengan dia. Mula-mula sebabnya bukan nak berkawan kerana Allah tahu, kerana 1001 macamlah keperluan keduniaan umpamanya, pekerjaan ke apa. Tetapi kalau kita pandai, itu pun kita boleh convertkan menjadi bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah Ta'ala. Kita padahal setakat kawan bisnes umpamanya kita kata tadi. Kawan bisnes, bisnes import ekspor kerupuk umpamanya, dia memang tokek kerupuk, import sama dia begitu. Dia boleh supply dengan dia kerupuk bagus-bagus umpamanya. Dan aku tak bincang sama dia kecuali kerupuk aja. Semua gitu ya. Tak ada bincang zikir ke, maulid ke, bincangnya kerupuk macam mana, sekilo berapa, ikan tamban berapa, ikan tenggiri berapa. Semua. Tapi dalam aku bincang kerupuk, rupanya dia orangnya kuat ibadat, rupanya. Dia orang bertakwa rupanya. Jadi sekarang kerupuk lain cerita. Lantaran kalau dia tak, dia bankrupt, tak meniaga kerupuk pun aku jadi sahabat dia juga. Tukar, switch kita punya niat. Jangan terbalik pula. Kita kawan dengan orang nampaknya macam saleh apa semua, sekali rupanya kita tahu dia ada pangkat dan kedudukan, terus kita himpit betul-betul dengan dia. Allah, itu tukar kita switch pulanya. Daripada kerana Allah jadi kerana mata benda dunia. Seperti itu nak kena faham lah, nak kena pandang. Sebab itu kena husnuzan dengan kawan-kawan kita. Pick up dia punya good point, yang bagus punya, kemudian jadikan itu sebab aku bersahabat dengan dia. Jadikan itu sebab aku bersahabat dengan dia. Jadilah itu menjadi sebab kerana Allah, bukan kerana. Sebab bertemunya mula-mula kerana lain, kemudian develop menjadi kerana Allah. Upgradekan persahabatan jadi kerana Allah. Hatta kawan-kawan sekolah kita sekalipun, pasal dia pintar, aku tak pintar, jadi aku nak belajar dengan dia, kadang-kadang boleh tiru dia umpamanya lah ya. Sekali rupanya dia orang takwa kepada Allah, dia orang takwa kepada Allah, maka aku terus nak bersahabat dengan dia demi ketakwaan dia kerana Allah, ya. Ini cakap senang tuan-tuan ya. Mudah-mudahanlah Tuhan beri kita kemampuan dapat bersifat begini, dapat bersikap begini ya. Semuanya ni cakap senang, kita bilang kerana Allah. Mudah-mudahanlah Tuhan lorongkan kita ya. Mudah-mudahan Tuhan tidak satu orang pun kita jumpa orang-orang mukmin kecuali kita bersikap sedemikian, nak mencintai kerana Allah. Ruhama'a bainahum, saling kasih mengasihi antara mereka, ya, kasih mengasihi antara mereka. Menjadi adat kalau sembahyang Jumaat di kampung-kampung ya, di masjid-masjid di kampung-kampung, dia kalau salam orang 3 kali tau. Betul ya? Masuk aja salam kanan kiri belakang semua salam. Kan tak kanan kiri tau, dengan belakang pun yang mana dapat, dia mana dapat dia salam, yang mana dia sekeliling dia lah tu mana dia salam. Sekali bila lagi lepas sembahyang qabliyah salam lagi. Lepas salam qabliyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ni pakcik ni nak balik apa salam-salam orang, rupanya memang gitu budaya mereka. Salam lagi. Lepas sembahyang qabliyah pun salam lagi, kanan kiri. Allah, maksudnya ya. Kemudian lagi bila dah habis semua nak balik semua salaman lagi semua tu. Berapa banyak dosanya guguran tu semua tu. Jangan kau bilang bid'ah, tak ada tuntut, tak ada apa, suka hati. Dia berapa banyak dia nak salam kawan dia pun boleh. Tak ada apa-apa semua, tanda kemesraan dia. Itu dipasangkan oleh orang-orang tua-tua kita dahulu kerana kemanfaatannya, kerana nak lebih mengeratkan lagi, nakkan keberkahannya lagi. Baik. Orang kalau bilang tu, ni style orang kampung, ni kampungan punya style. Sampai kita tengok drama, kalau dibabakkan orang kampung pergi bandar, semua orang disalam, masuk ofis pun salam, supaya orang tengok apa ni, kan begitu kan. Itu sebetulnya tu, itu yang betul tu ya. Saling bersalaman, saling begitu, tegur siapa, tu orang kampung mesti kena salam. Ataupun jika ia mencintai orang itu dan bersahabat dengannya kerana orang itu membantunya di dalam selok belok agama dan mengarahkannya untuk bertaat setia terhadap Tuhannya, maka hal sedemikian itu juga dikira bercinta-cinta kerana Allah. Kerana aku dapat dengan dia, aku dapat. Ataupun kalau tidak cinta dengan dia kerana agama, paling-paling tidak aku tak ada cinta dia tak dapat, aku tak dapat manfaat dia, tak ada mengajar aku ke, tak ada bimbing aku ke. Budak ni pun pendiam aja.
tapi dia khidmat dengan guru. Dia cinta orang alim, dia sayang orang alim. Seminggu sekali mesti khidmat dengan gurunya. Dan kalau ada apa tuan-tuan guru, dia mesti hadir kuliah umpamanya. Dia cinta golongan orang alim. Jadilah ada juga kau begitu pun kerana Allah. Kerana kau dianya dengan kau tak ada pemanfaat apa. Dianya dengan kau tak ada manfaat apa. Tak ada dia ajar kau agama ke, tak ada bimbing kau ke apa semua. Tetapi kerana dianya ada manfaat pada agama. Dianya ada manfaat pada agama. Kau berkawan dengan dia, ada juga poinnya. Itu yaumil akhir dia ada seorang, dia dosanya banyak, maka nak dia beri syafaat menerusi alim ulama. Ditanya, kau ada kena-mengena dengan alim ulama mana? Kena alim ulama berberi syafaat. Tak ada satu orang alim dia tak ada kenal. Biasa duduk nama dengan makan sama orang alim, tak pernah langsung. Duduk semua dengan geng-geng dia saja. Nama kau ada macam nama orang alim, namanya pun bukan Ahmad ke Kasim ke, ada juga Ustaz Ahmad, Ustaz Kasim. Namanya Johnny agaknya ya, kan tak ada Ustaz Johnny ya. Namanya pun tak ada sama umpamanya ya. Apa pernah dengan orang alim? Ada kawan dengan orang alim pun tak ada. Apa pernah? Dia berkawan dengan seorang sahabat, sahabat itu bukan main rapat dengan gurunya. Bolehlah ada saluran kau dengan orang alim. Kenapa? Kau tengok kawan aku dengan ustaz dia bukan main lagi ya. Kawan tu, aku berkawan dengan dia, kawan dengan dia, tapi dia menghargai sifat kawan tu dengan ustaznya tu. Itu pun jadilah ada saluran kau dengan orang alim. Itu pun jadilah, itu pun termasuk sahabat kerana Allah. Kerana kawan kau tu orang yang jalan dalam jalan Allah. Dia cinta kepada Allah. Sebab itu siapa kita cinta, siapa dia cinta pun perlu juga. Kau berkawan baik orangnya, ahli ibadat lah juga, okey lah juga semua. Tapi di samping itu dia pula cinta dengan orang pengedar dadah. Selalu duduk bisik-bisik dengan pengedar dadah, umpamanya lah ya. Selalu pengedar dadah. Kadang-kadang dia tolong hantarkan sekalipun, umpamanya lah ya. Kau pun dapat sekarang. Kalau polis tangkap, kau kena tangkap sekali juga tak? Baru polis dunia, ini lagi Allah Ta'ala. Nabi bilang kalau duduk dengan orang tukang besi, tak kena kesepihan bunga apinya, paling tidak bau kau hangit kerana bau besi bakar. Begitu ya. Jadi tengok kita bersahabat dengan siapa, sahabat kita tu bersahabat dengan siapa boleh menjadi sebab. Jadi perantara tu namanya. Ataupun jika ia mencintai orang itu dan bersahabat dengannya kerana orang itu membantunya dalam urusan keduniaan, yang mana dengannya pula ia boleh mengurus urusan akhiratnya, maka itu juga termasuk cinta mencintai kerana Allah. Walaupun kerana dunia sekalipun, tapi bantu kepada akhirat. Contohnya apa? Goreng pisang. Goreng pisang ada untuk akhirat tak? Tapi aku goreng pisang, aku beli goreng pisang dia, dengan itu aku boleh kasih serve tetamu aku datang. Tetamu tu perkara akhirat kan? Perkara agama kan? Dia jual goreng pisang, aku cinta dia pasal beli goreng pisang dia, aku boleh kasih tetamu aku makan. Itu pun dah jadi. Ada sebab. Sebabnya dunia, tapi jadinya akhirat. Sebab jadinya akhirat. Macam-macam yang Mahdat kasih contoh ya. Ataupun jika ia mencintai orang itu dan bersahabat dengannya kerana dirinya merasa senang berkawan dengan orang itu dan dadanya merasa lapang bila duduk bersama-sama dengannya. Ataupun barangkali orang itu dapat menolongnya di dalam urusan dunianya dan di dalam hal ahwal kehidupannya yang menerusinya ia boleh hidup senang lenang, maka cinta serupa itu adalah cinta tabi'i, cinta biasa yang tidak ada kena-mengena, yang tidak ada kena-mengena sedikit pun dengan Allah. Persahabatan itu timbul kerana kecenderungan diri semata-mata, dan meskipun demikian tetap harus hukumnya tidak sunyi dari kebaikan mudah-mudahan. Walaupun harus, tetapi tidak ada maksiat pun boleh jugalah. Pun boleh juga. Tidak ada kena-mengena agama. Kawan kau bukan ahli agama, bukan apa, tapi ada kemanfaatan dalam kehidupan dunia. Dan lepas itu kau boleh selesa, bolehlah juga. Pun boleh diterima juga ya. Adapun jika ia bersahabat dengan seorang kerana orang itu boleh menemaninya untuk pergi ke tempat maksiat atau membantunya untuk menganiayai orang ataupun memimpin dan menunjukkan ke jalan-jalan fasik dan mungkar, maka persahabatan serupa itu dan kecintaan semacam itu adalah persahabatan yang dicela dan kecintaan yang tidak berguna ya.
nampaknya kerjanya baik, nampaknya kerja berkawan dengan dia dapat kerja baik, tapi rupanya akan membawa kepada satu benda yang tak bagus di sisi Allah Ta'ala. Tak payahlah, bersahabat pun jangan. Bersahabat pun jangan, tarik diri ya, tarik diri. Sahabat dengan dia contohnya apa yang kita nak bilangnya? Sahabat-sahabat biasa. Bukan dia ada kita pergi kelab malam ke apa semua. Tapi kegiatan dia, kita tahu dalam grup dia banyak orang tak taat pada Allah Ta'ala. Dan tidak masuk dalam grup itu kecuali pasti akan buat perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala. Maka janganlah bersahabat. Walaupun janganlah bersahabat, membawa kepada aktiviti yang tidak bagus. Aktiviti yang tidak bagus. Kerana ia menarik kita ke jalan syaitan yang tidak ada kena-mengena sedikit pun dengan Allah Ta'ala. Dia menarik ke jalan syaitan. Senang cerita tak menarik ke jalan Allah Ta'ala, boleh menarik ke jalan syaitan. Persahabatan dan kecintaan serupa inilah yang akan bertukar menjadi permusuhan di akhirat. Malah di kalangan, malah kadangkala sebelum sempat tiba di akhirat, di dunianya sudah menjadi porak peranda. Firman Ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Artinya sahabat-sahabat pada hari itu satu sama lain bermusuh-musuhan kecuali orang-orang bertakwa. Betul ya? Orang bertakwa dijumpa kawannya dekat mahsyar, fulan apa khabar kau, macam mana? Fulan macam mana? Itu yang kawan-kawan kita bilang kan, tak akhirat kalau apa yang dia nampak anak, tak jumpa anak, tolong cari-cari ya. Kalau tak nampak anak, tolong tanya-tanyakan. Itu sampai ke akhirat. Sebab apa? Mereka akan terus bersahabat, akan cari sahabatnya. Yang ada pula nampak sahabat aja lari sebab dia tahu dia tak jujur dengan sahabatnya. Orang ini kadang bukan kat akhirat, kat dunia saja pun. Kat dunia saja pun. Termasuk kiranya bukan sahabat kerana Allah Ta'ala ya. Kau bersahabat dengan orang alim. Kau bersahabat dengan orang alim, bersahabat dengan orang salih. Bukan pasal alimnya, pasal salihnya tu. Pasal doa dia makbul, kau berkawan dengan dia, biar dia doakan kau, biar bisnes kau maju, biar untung kau dapat tinggi, biar pangkat kau dapat besar. Itu pun bukan kerana Allah. Itu bukan kerana Allah Ta'ala. Kerana ini keduniaan, hanya kau bukan bersahabat dengan dia, kerana kau menggunakan dia. Kau menggunakan dia. Ada orang, ini sahabat anak. Sahabat dunia akhirat tak, sahabat untuk dunia akhirat tak ada cerita. Dia orang alim, mana selalu jemput dia datang rumah. Amboi, iya. Pasal apa? Aku tahu dia ni doa dia kabul ni, doa dia kabul. Jangan lupa ya, doakan anak ya. Amboi kasih list lagi. Itu berkawan dengan orang alim ke? Kan? Berkawan pasal nak minta orang alim punya doa. Pasal orang alim punya doa ni kabul. Jadi dia diksip orang alim, biar orang alim tu doakan dia khas sekali. Amboi. Itu Allah Ta'ala juga mengetahui niat di sebaliknya. Itu ya. Kau berkawan dengan orang dunia tapi kerana Allah, jadi kerana Allah. Kau berkawan dengan orang agama tapi kerana dunia, jadi dunia. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal bergantung pada niat dalam lubuk kalbunya. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah. Tengok ya. Jangan berkawan selain orang-orang yang saleh. Yang tak saleh tak payahlah. Terima kasih. Bukan pasal dia jahat aku baik, pasal aku tak nak jadi jahat, aku ingin nak jadi baik. Sebab itulah aku memilih ya. Kawan boleh dengan semua orang, bermakna tak salih aja tak mau salam. Kawan boleh macam sahabat baik yang kita boleh ronding dengan dia, boleh temankan anak pergi sini, begitu ya. Mesti orang yang saleh. Tidak saleh jangan, nanti dibawa kita pergi tempat yang bukan-bukan, kegiatan yang bukan-bukan, kita terpengaruh dengan dia. Sebab Nabi mengatakan seorang itu ikut agama sahabatnya ya. Allah, baru sahabat dah beragama, baru macam mana lagi kalau jadi taulan yang rapat. Terus kita ikutkan dia saja. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.